Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an al-'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita menunaikan sembahyang maghrib berjemaah. Mudah-mudahan amal ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur juga pada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi dipanjangkan usia kita. Mudah-mudahan dengan panjangnya usia kita dapat sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, iaitu kita menjunjung segala perintah Allah dan kita meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur juga pada Allah Subhanahu wa taala kerana memilih kita pada malam ni untuk duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam ni dicantik oleh malaikat yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu catatan yang mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah malam ni kita sambung pengajian kita dalam kitab Fiqh Mazhab Imam Syafi'i. Ya, jilid yang pertama kita masih lagi bicara tentang tajuk mandi, hukum dan jenisnya. Kita berhenti hari itu. Kita bicara sebelum ni ialah berkait tentang haid. Yang kedua iaitu haid. Dan insya-Allah malam ni kita masuk perbicaraan tentang darah istihadah. Darah istihadah. Apa dia darah istihadah? Ialah darah penyakit. Di darah istihadah ni tak berlaku kepada orang lelaki. Semua kita belajar ni untuk kita mengetahui sebagai tuntutan ke atas seorang suami untuk dia nak bagi pendidikan kepada anak isteri dia. Jadi kewajipan ke atas kita. Kalau kita tak mampu, kita duk sebut selalu sebelum ni, yang nak mudah-mudah kita bawa lah sekali anak isteri kita mai dalam majlis ilmu. Jadi kewajipan ni kewajipan lelaki ataupun perempuan. Sekiranya kalau isteri kita dia mai nak mengaji, maka alhamdulillah lah. Jadi kalau dia tak mai, kewajipan kepada kita termasuk tanggungjawab, iaitu memberi pendidikan kepada anak isteri kita. Jadi tanggungjawab sebagai seorang suami. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bi'ulum. Darah istihadah ialah darah
yang keluar dari satu urat yang terletak di bawah rahim. Darah yang keluar daripada satu urat yang berada di bawah rahim orang perempuan, yang dikenal sebagai al-azil, disebut dengan al-azil dalam bahasa Arab. Darah ini membatalkan wuduk tetapi tidak mewajibkan perempuan untuk mandi wajib. Cuma kita kena bezalah yang kita sebut sebelum ni darah haid, sekurang-kurang darah haid yang kita sebut dah sebelum ni ialah sehari semalam sekurangnya, ataupun kebiasaan kita sebut dah sebelum ni 6-7 hari, itu kebiasaan normal. Dan sebanyak-banyak haid yang kita sebut dah sebelum ni ialah 15 hari 15 malam. Jadi kalau kita tak ikut, dia tak ikut syarat-syarat yang kita sebut tadi sehari semalam ataupun lebih daripada 15 hari 15 malam, maka darah tu namanya darah istihadah, darah penyakit. Di darah ni dia hanya membatalkan wuduk kita, tak perlu dengan mandi wajib. Tak perlu mandi wajib, hanya dia suci, lepas tu dia balut tempat darah yang keluar, masuk waktu, lepas tu dia suci, dia cuci darah yang keluar, lepas tu dia balut, lepas tu dia terus sembahyang. Dan hanya untuk satu wuduk, untuk satu sembahyang sahaja. Dan beberapa sembahyang sunat boleh. Tapi untuk sembahyang fardu hanya untuk satu fardu untuk boleh kita sembahyang. Baik. Dia kata tidak mewajibkan perempuan tersebut mandi dan tidak wajib meninggalkan puasa. Dia orang perempuan kalau kedatangan darah istihadah, teruskan berpuasa. Cuma kita nak ulang-ulang sebut yang sebelum ni, kita sebut sebelum ni, selalu orang tanya berkait tentang bab puasa. Sebagai contoh, dia kata, Ustaz, saya dah sembahyang, lepas sembahyang bersahur, selepas bersahur saya pun bersahur, lepas bersahur, lepas tu masuk waktu subuh. Ketika tu saya belum mandi lagi, Ustaz. Adakah puasa saya sah? Kadang-kadang orang tanya macam tu. Dia hanya tanya berkait tentang bab puasa. Salah tak? Tak salah lah dia tanya tu. Cuma kita nak pastikan haid kita seorang suami ataupun orang perempuan, penting bukan hanya puasa, penting juga sembahyang. Kadang-kadang dia bersih waktu mana? Contohnya kita bangkit sahur, maka semalam kedatangan haid. Semalam kita tak sembahyang maghrib, kita tak sembahyang isyak sebab apa? Haid. Lepas waktu pagi kita pun bangkit masak untuk sahur suami kita, kita pun cek, tengok-tengok kering dah. Tengok-tengok kering dah. Yang mana yang perlu didahulukan terlebih dahulu? Diperlukan terlebih dahulu dengan mandi dan sembahyang isyak. Ini yang perlu. Diikuti juga dengan sembahyang maghrib. Maghrib juga dia kena qada. Sebab apa? Sebab bergabung di antara maghrib isyak ni dia boleh jamak. Begitu juga di antara zuhur dan juga asar. Kalau dia suci pada waktu asar, waktu zuhur dia kena qada. Jadi kalau bersih, contohnya tadi pukul 5 dah bersih, maka cepat-cepat dia kena mandi dan dia kena sembahyang isyak. Sebab apa? Bila masuk waktu subuh sahaja, waktu isyak sudah berakhir. Jadi kena cepat-cepat mandi orang perempuan, teruskan sembahyang isyak, lepas tu qada sembahyang maghrib. Cuma hak qada maghrib tu, contohnya kita nak sahur tak apa, saat lagi lepas subuh, saat lagi ni kita qada sembahyang subuh. Contohnya waktu singkat.
Contohnya waktu singkat pukul 6 dah masuk subuh dah, saya buat contoh. Pukul 6 subuh dah masuk, kita bangkit pukul 5.30. Sementara kita nak mandi, sementara kita nak mandi tu dah 15 minit. Bangkit lagi berapa minit? Bangkit lebih kurang 15 minit. Sama ada kita duduk kalut-kalut sembahyang isyak. Lepas tu habis dah waktu, habis waktu isyak, maka sat lagi lepas waktu subuh kita qada sembahyang maghrib kita. Tetapi kadang orang tanya, boleh tak saya berpuasa Ustaz? Dah kering dah pukul 5. Memang itu pun penting juga. Tetapi yang kadang-kadang kita lupa sembahyang isyak. Tak sembahyang isyak, tak sembahyang maghrib. Jangan dua-dua penting lah. Dua-dua penting. Sembahyang pun penting, puasa pun penting. Jadi puasa kan contohnya kalau dia suci. Dah suci dia tak mandi lagi dia, Ustaz. Saya mandi waktu subuh tu Ustaz. Adakah sah puasa saya? Sah. Sah puasanya walaupun mandi tu dah masuk waktu maghrib. Waktu subuh kita mandi hadas besar. Puasa kita boleh kita teruskan, tak batal puasa. Kerana apa? Sebab kita dah kering sebelum subuh dah kering dah. Tetapi kalau lepas waktu subuh dah kering, ketika tu tidak maksudnya tidak boleh puasa lah. Sebab apa? Kita kering dah masuk waktu subuh. Ini kena jaga-jaga lah. Yang penting tu kita kena ingat. Yang sembahyang isyak tu, yang sembahyang maghrib tu. Sedangkan waktu pukul 5.30 tadi ni, waktu isyak masih ada dah. Waktu isyak masih ada. Ini kita kena jagalah. Isteri kita, anak kita ataupun yang dah mai, selamat dah. Kita kena beritahu, kena peringat benda-benda ni. Kadang-kadang orang utamakan puasa tetapi sembahyang dia mengabaikan. Dia tak sembahyang. Sedangkan pukul 5 dah suci dah bersih dah. Dia maksudnya habis dah haidnya. Maksudnya dah masuk waktu pukul 5 dan sebelum subuh. Baik. Ini darah haid lah kita sebut sikit. Baik. Oleh itu perempuan yang keluar darah tersebut hendaklah membasuh. Orang perempuan yang kedatangan darah istihadah, dia hanya basuh, tak perlu mandi. Tak perlu mandi. Syaratnya kita sebut sebelum ni lah. Sekurang-kurang haid sehari malam. Dan sebanyak-banyak haid 15, masuk hari yang ke-16 masih lagi mai. Kita sebut dah dulu, saya ulang balik lah. Sebab kita ni kadang-kadang dia lupa. Kalau dia tak ulang-ulang, lupa. Saya ada buat contoh selalu lah hari raya. Sebelum kita nak sembahyang hari raya sunat Aidil Adha, sunat Aidil Fitri, selalu Tok Imam bangkit bagi peringatan tak? Tok Imam akan bangkit bagi peringatan. Dia kata cara nak sembahyang Aidil Fitri, lafaz niatnya usalli sunatan Aidil Fitri. Tok Imam beringat. Sedangkan kita duk sembahyang dah tiap-tiap tahun duk sembahyang, tapi nak kena beringat sebab apa? Lupa. Bukan kadang-kadang bukan makmum yang lupa, kadang-kadang imam pun lupa juga. Lepas takbiratul ihram dia baca doa iftitah, terus dia baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Tak takbir 7 kali. Dia pun lupa. Sah tak sembahyang dia? Sah. Takbir yang 7 kali tu, 7 kali tasbih ditelangi dengan tasbih tu adalah sunat. Di hak tu imam duk beritahu juga lupa, tu hak duk beritahu, hak duk beringat. Sama lah kita mengaji pun. Beza kita mengaji, kita bertalaki musyafahah di pondok, di sekolah beza. Kenapa? Kemarin baru mengaji. Baru kemarin mengaji, baru pagi tadi mengaji, lepas tu hari ni muka surat 2. Kemarin muka surat 1 baru kita mengaji kemarin. Hari ni kita mengaji bila? Bulan sudah mengaji tu. Mai pula bulan ni lupa dah. Kadang-kadang ustaz pun lupa, muka surat pun lupa dah. Bukan kata mengaji, muka surat pun kita lupa. Sebab apa? Sebab kita mengaji sebulan sekali. Lupa lah. Cuma saya duk sebut selalu di mana-mana pun tuan-tuan, saya mai ni bukan nak mengajak tuan-tuan yang mai mengaji tahu dah. Semua nak mai nak beringat-beringat.
Nak main nak peringat lupa. Semua pakat tahu dah. Bukan saya nak main nak mengajak tuan-tuan. Kadang-kadang hak main mengaji ni lebih alim daripada hak duk mengajar. Hak main mengaji ni lebih alim daripada hak duk mengajar. Sebab apa dia main mengaji? Sebab dia nak dapat keberkatan duk dalam majlis ilmu. Dia nak dapat keberkatan dalam majlis ilmu. Nak dapat keberkatan dalam majlis ilmu. Sebab apa dalam majlis ilmu ni Nabi kata ikan-ikan di laut mendoakan keampunan ke atas mereka. Ikan-ikan di laut ni para malaikat mendoakan, melabuhkan sayapnya duk dalam majlis ilmu. Dia nak dapat keberkatan tu, dia main duk dalam majlis ilmu. Tu kalau orang main mengaji dalam kuliah saya, kalau orang tu tidur pun saya tak marah. Sebab apa? Dia dapat keberkatan. Dia dapat keberkatan. Tapi jangan main tidur lah. Sebagai contoh, kalau dalam keadaan dia tak larat sangat dia nak tidur, tidurlah. Tidur pun dapat pahala. Kita main mengaji dapat pahala banyak dengan niat etikafnya, dengan semayang jemaahnya, dengan semayang sunat tahiyyatul masjidnya, qabliyah ba'diyahnya, duk pula dalam majlis. Tak tahu ya Nabi tanya kepada Sayyidina Ali, tahukah kamu orang yang bahagia? Nabi tanya kepada Sayyidina Ali, ya Ali, kamu tahu tak orang yang bahagia? Kalau orang tanya kita, kalau saya tanya tuan-tuan, tahu tak kamu apakah orang yang bahagia? Tentu tuan-tuan akan berjawab, orang yang ada harta, orang yang bahagia. Orang yang ada tahta lah yang orang bahagia. Orang yang berkedudukan pangkat tinggi lah orang bahagia. Nabi kata dah. Orang yang bahagia, orang yang pertama Nabi kata orang yang dapat rezeki yang halal. Yang kedua Nabi kata orang yang bahagia, orang yang duduk dalam majlis ilmu. Ni orang yang duduk dalam majlis ilmu ni salah satu daripada orang yang mendapat bahagia. Orang yang dapat kebahagiaan di sisi diri dia akan rasa bahagia, tenang duduk dalam majlis ilmu. Sebab dalam majlis ilmu ni berbagai-bagai kelebihan yang kita dapat. Jadi samai ni bukan nak mengajak dah lah, nak peringat, nak ulang-ulang kaji kita duk buat dah. Cuma kita nak ulang-ulang kaji baik. Cara macam mana kita nak buat? Caranya ialah dia kata kita hendaklah membasuh terlebih dahulu sebelum kita nak sembahyang. Masuk waktu, lepas tu kita nak sembahyang lah. Siapa dia ni? Orang perempuan lah. Orang lelaki tak main haid, tak main darah istihadah. Kalau kita jenuh kita tuan-tuan. Tu kita Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang perempuan ni bukan banyak dia buat perintah Allah, dia buat 4 Nabi kata. Kita orang lelaki ni banyak tugasan kita. Nabi kata orang perempuan ni dia tak perlu buat banyak-banyak, buat 4 saja. Dibuka lapan pintu syurga untuk dia. Pilihlah pintu syurga mana yang dia nak masuk. Yang pertama Nabi kata dia jaga sembahyang. Orang perempuan jaga sembahyang. Buat 4 sahaja, dibuka lapan pintu syurga untuk dia. Pilihlah pintu syurga mana yang dia nak buat, dia nak masuk. Yang pertama Nabi kata orang perempuan jaga sembahyang. Yang kedua orang perempuan jaga puasa. Yang ketiga orang perempuan jaga aib dia. Yang keempat orang perempuan taat kepada suami dia. 4 kalau dia buat 4 ni, insya-Allah dibuka pintu-pintu syurga untuk. Sebab apa? Sebab hal lain tu berat. Depa mengandung anak kita tuan-tuan. Siapa kita orang lelaki yang larat mengandung? Tolong angkat tangan. Saya nak pungai dengan betul ayat ni. Cuba try tengok ambil bata ikat di perut kita main masjid tuan-tuan. Boleh tak? Pergi kerja ikat bata di perut kita. Bata bukan 2 ketai bata, 1 ketai bata ikat di perut. Cuba tengok. Nak masuk jamban ikat bata di perut kita. Boleh tak agak-agak? Tak boleh tuan-tuan. Kita gigit dengan lintah pacak pun tak boleh duduk. Ni orang perempuan ni keluar darah ni beranak, mempertaruhkan nyawa mereka. Kerana apa? Nak melahirkan anak kita tuan-tuan. Tu depa tu tugasan tanggungjawab depa tu berat tuan-tuan. Depa tak bangkit, kita tak bangkit tidur, depa bangkit dah tuan-tuan. Kita tidur, orang perempuan tak tidur lagi tuan-tuan, perasan dah? Tak tahulah tuan-tuan, saya memang macam tu tuan-tuan. Depa tidur, kita tak tidur, kita tidur tuan-tuan.
Depa bangkit tidur, kita tak tidur, kita tak bangkit lagi tuan-tuan. Tu depa banyak. Orang perempuan apabila kedatangan darah istihadah sebelum dia nak sembahyang, suci dulu. Darah yang keluar tu lepas tu dia kata mengikat. Kalau lah mudah kita kata pakai pamper orang perempuan lah. Lah mudah, tak macam dulu kena buh kain dan sebagainya, sumat kain, sumat dan sebagainya. Lah kita ada pampers, pakai pampers, basuh, masuk waktu kita basuh, lepas tu kita ikat pakai pampers, lepas tu kita berwuduk, terus kita sembahyang baca yang hak fardu saja orang perempuan. Tak perlu baca surah Al-Baqarah, tak ada baca Al-Baqarah pula. Baca yang surah hak fardu, pada apa darah dia turun. Sama juga qiyas kepada hak masalah ini bagi kita orang perempuan yang kecil tak lawas pun sama juga. Bagi orang lelaki yang kencing tak lawan pun sama boleh kita buat macam ni. Orang lelaki ada yang kencing tak lawan ni, kencing tak berhenti ni. Duk menitik tak duk menitik ni. Nak sembahyang kena sembahyang. Buat kaedah macam mana orang perempuan kedatangan darah istihadah, masuk waktu kita kena cuci najis yang keluar, lepas tu kita balut kemaluan kita. Baluk kematuan kita, lepas tu kita berwuduk, lepas tu terus sembahyang yang hak rukun-rukun sahaja. Kenapa sembahyang tetap kena sembahyang? Nanti kita akan jumpa nanti tajuk sembahyang khauf, sembahyang dalam keadaan tak aman, sembahyang dalam keadaan berperang ni, duk tengah perang ni. Nabi ajak kita sembahyang cara sembahyang berjemaah. Ni duk tengah perang ni, tonteng duk perang ni, ataupun dekat-dekat nak perang, sembahyang kena sembahyang. Nabi ajak kita sembahyang secara berjemaah tuan-tuan. Kita tuan-tuan tak perang, tak sembahyang dah tuan-tuan. Tak perang lagi. Sembahyang dak lah. Ramai orang yang tak sembahyang. Kita duk sebut selalu orang buat kajian. Di Malaysia hanya sembahyang hanya 12% sahaja. Ada kata 8% saja sembahyang. Ramai orang yang tak sembahyang. Hanya sebahagian sedikit sahaja orang yang sembahyang. Nanti kita kena jaga. Ikat, lepas tu balut tempat keluarnya, dan hendak dia berwuduk pada setiap kali hendak sembahyang fardu. Masuk waktu, contohnya maghrib, masuk waktu dia kena suci, lepas tu dia berwuduk, lepas tu dia baluk, lepas tu dia ikat, lepas tu dia sembahyang. Tiap sembahyang dia kena buat macam tu. Kenapa darah duk mai? Darah apa? Darah istihadah. Darah kotak, darah penyakit. Disebut dengan darah penyakit. Baik. Abu Daud dan lainnya telah meriwayatkan daripada Fatimah bin Hubaishi, seorang muslimah mai jumpa Nabi, mai tanya Nabi tentang ni, tentang darah haid ni. Tentang darah haid. Dia telah keluar darah istihadah, lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, ini dalilnya. Sekiranya ia darah haid, maka ia berwarna hitam yang biasa dikenali oleh orang perempuan. Darah haid ni darah yang betul-betul darah jenis darah yang hitam, yang kebiasaan darah orang perempuan akan kenal darah tu. Iaitu dikenali orang perempuan akan tahu ini darah haid. Sebab apa? Sebab ini kehidupan mereka. Ini lumrah mereka akan mai haid tu. Bermula daripada bila kita sebut dulu ni? Bermula daripada balik umur balik mereka. Tak tentu, ikut keadaan sebuah negeri ataupun sebuah negara. Setengah negara tak sampai umur 15 mai dah, tapi sampai umur 15 bagi kita Imam Syafi'i, mai dah keluar darah haid ke, mimpi ke tak mimpi ke, keluar mani ke tak keluar mani, masuk sahaja umur 15 tahun tetap balik. Jangan kita dah menyabak dia kata, ustaz saya tak mai haid lagi umur 15 ni. Tetap dia balik dah. Sama juga orang lelaki, walaupun dia tak main, tak keluar mandi, tak mimpi tak keluar mandi, tapi dia umur dia dah 15 tahun komaria, maka dia tetap balik dah. Jangan kata saya tak balik lagi ni, tak main lagi, tapi umur apa? 15 tahun dah. 15 tahun main ke tak main ke, mimpi ke tak mimpi ke, tetap
tetap dia balik dah. Tapi orang perempuan kebanyakan selalunya ada yang sebut 9 tahun, ada yang ikut keadaan sebuah negara tu. Kadang-kadang cara pemakanan depa, kadang-kadang umur 9 tahun tapi badan depa macam umur 15 tahun. Umur 8 tahun tapi badan sendiri saya umur bentuk badan depa kadang-kadang nampak macam 15 tahun, 16 tahun, 17 tahun ikut keadaan sesebuah negara cara pemakanan depa. Contohnya orang Arab, depa makan roti, depa makan gandum, depa makan daging, maka cara depa pembesaran depa tak sama. Baik. Jika ia bersifat demikian, janganlah kamu bersifat demikian, janganlah kamu sembahyang. Jadi darah haid, dia kata darah yang berwarna hitam yang biasa dikenali orang perempuan akan kenal darah tu. Beza dengan darah istihadah, darah penyakit. Selain daripada darah tu, nanti kita akan jumpa nanti dia ada warna-warnanya. Ada warna merah, ada warna koko, ada warna hitam dan sebagainya. Bagi itu tanda-tanda nak kata darah ni darah haid ataupun darah istihadah. Nanti kita akan jumpa di bahagian depan nanti ni. Baik. Jika perempuan jika ia bersifat demikian, maka janganlah sembahyang. Dan jika tidak bersifat begitu, maka berwuduk dan sembahyang. Sesungguhnya ia adalah darah penyakit. Ini bagi orang perempuan, darah istihadah, darah penyakit. Mai lagi daripada hadis daripada Bukhari dan juga Muslim. Meriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya Fatimah bin Abi Hubayshi telah datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah beristihadah. Oleh itu aku tidak suci. Maka adakah aku perlu meninggalkan sembahyang?" Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tidak. Ia hanya darah penyakit dan bukan darah haid. Ketika kedatangan haid, hendaklah engkau meninggalkan sembahyang. Dan apabila kadarnya telah berlalu, maka hendaklah engkau membasuh darah yang berada pada diri engkau dan hendaklah engkau sembahyang." Contohnya, mai masuk hari ke-16 masih lagi darah dok mai. Sedangkan masuk hari ke-16 tu hari apa? Dah darah lebih daripada tempoh panjang sebanyak-banyak haid, iaitu 15 hari 15 malam dah. Lebih dah pada tempoh tu dia mai juga, maka darah itu dihukum dengan darah istihadah, maka dia kena basuh. Hak bahak mandi wajib tadi dia kena mandi. Kalau dia mai juga lepas pada tarikh daripada 15 hari 15 malam masuk pada hari yang ke-16, maka yang tu dia kena suci saja. Hak 15 dia kena mandi wajib, mengangkat hadas besar, mandi janabah. Lepas tu dia mai lagi. Yang kedua tu tak perlu mandi, hanya masuk hanya dia menyuci saja, dia mengikat dan dia berwuduk. Masuk waktu dia sembahyang lah. Maksudnya dia kena sembahyang. Baik. Perkara yang diharamkan ketika haid. Perkara orang perempuan kedatangan haid yang kita sebut dulu ni, orang lelaki juga disebut dengan orang yang berjunuk. Berjunuk ni dua. Orang perempuan pun berjunuk, orang lelaki pun berjunuk, iaitu keluar mani ataupun bermimpi. Hadis yang kita sebut sebelum ni, Nabi kata orang perempuan itu saudara bagi kaum lelaki. Orang perempuan saudara bagi orang lelaki. Orang perempuan pun mai keluar mani, orang lelaki keluar mani. Tetapi yang haid ni hanya untuk orang perempuan sahaja. Baik, perkara yang diharamkan ketika haid, sembahyang. Orang perempuan apabila mai kedatangan haid, dia tak boleh sembahyang dah. Allah Subhanahu Wa Taala bagi kerihatan kepada orang perempuan, tak perlu qada. Beza dengan puasa. Puasa dia kena qada pada hari-hari yang lain lah. Kalau bulan Ramadan, kedatangan haid, dia kena boleh berbuka, dia tak perlu puasa. Jadi dia kena qada lah pada sebulan-bulan yang selepas itulah, daripada bulan Syawal sehingga sebelum masuk pada bulan Ramadan, dia kena qada puasa. Tetapi sembahyang dia tak perlu qada. Kenapa? Sembahyang ni hari-hari.
Semayang ni dia hari-hari kalau dia kena qada, maksudnya apa? Menyusahkan. Allah Subhanahu wa taala tidak membebankan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha. Jadi Allah tak bebankan orang perempuan kalau kedatangan haid tak perlu semayang dan tak perlu ganti. Tetapi kalau dia berpuasa, maka dia kena ganti pada hari-hari lain. Ini berdasarkan hadis Fatimah bin Abi Hubayshi radhiyallahu anhu yang lalu. Yang kedua, orang perempuan juga apabila kedatangan haid diharamkan juga membaca Al-Quran, menyentuh, menanggung, sebagaimana yang telah dalam tajuk perkara-perkara yang diharamkan ketika berjunub. Cuma kalau dia nak baca, maka dalam keadaan apa? Dia berzikir. Contohnya doa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Kan doa tu. Ayat Quran dah, ayat Quran. Ataupun dia nak naik kenderaan, dia nak baca doa. Maka boleh tak? Boleh. Subhanazil. Ataupun dia duk mengajar ayat Quran, dia baca tu kerana niat zikir, dia duk ajak Al-Quran. Maka dalam keadaan dia boleh baca. Dia boleh ajak. Tujuan dia baca niat zikir. Yang tu boleh. Maksudnya dia bersebab. Ini hak kita sebut tentang hak 4 dan 5 dulu ni. Yang ketiga, berhenti Tuan Haji, berhenti masuk ni Tuan Haji. Kan terus lagi. Berhenti. Kena berhenti. Kita masih lagi ikut SOP-nya. Jadi kita berhenti, kita masuk, nanti masuk yang ketiga lah. Di tanda-tanda tu yang ketiga. Perkara-perkara yang diharamkan ketika haid. Jadi kita berhenti tentu dululah sebab kita masih lagi dalam SOP-nya. Kita kena ikutlah arahan daripada pemerintah. Taat pemerintah juga salah satu daripada kewajipan. Ati Allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Dan pemimpin di kalangan kamu kena taat. Jadi kita insya-Allah tuan-tuan tanda tentu kita akan sambung nanti yang ketiga. Wallahu a'lam. Jadi marilah sama-sama kita tangguh kuliah kita malam ni dengan tasbih kifarah dan selawat. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fakihnahu fid din wa 'allimna ta'win wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma aghina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa jamilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatimil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salam salim walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat-sahabat nanti yang berhajat